Kalau kata nak baca, masuk kata baca Yasin pun tak boleh malam Jumaat. Yang tu kaedah tu, Yasin tu surah ke-36 kan. Surah 36 lah. Mana ada dalam Quran lah. Dia jadi bid'ah abad. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Bid'ah. Dia jadi jatuh ke dalam bid'ah. Saya Nabi tak buat. Dia kata. Jadi dah satu soalan tu dah lah sembang member saya Yasin ni kan. Kita tak boleh kan baca, tak boleh baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah. Saya Nabi tak buat. Nabi tak ada hadis. Tapi baca Al-Kahfi tak apa. Saya ada hadis. Pasal hadis support dengan saya. Dia support. Hadis kita baca malam Jumaat baca Kahfi. 10 ayat terakhir, 10 ayat awal tu. Ada satu surah lah. Satu surah tu. Satu surah. Okay. Kalau baca, lepas tu semua soalan dia ke. Jadi kalau baca Yasin malam Jumaat bid'ah tak boleh, haram masuk neraka. Maksudnya lebih kurang kesimpulan dari sini, kalau kita baca Quran masuk neraka. Baca Al-Quran masuk neraka. Baca Yasin masuk neraka. Bid'ah. Yang sungguh punya bid'ah tu sesat, semua sesat tu masuk neraka. Okey. Dia pakai hujah tu. Sungguhnya segala bid'ah tu sesat. Yang sesat tu buat kamu kena neraka. Okey. Jadi baca Yasin malam Jumaat tu bid'ah. Jadi Bid'ah masuk tu sesat lah. bid'ah tu sesat lah. Jadi masuk neraka. Jadi maksudnya baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Maksudnya baca Quran malam Jumaat masuk neraka. Ya. Okey, lu cuba cerita settle sat ni macam mana. Aku nak settle apa, aku memang tak setuju terus. Ha. Kalau fikir balik, Yasin tu duk ada dalam Al-Quran. Indirectly lah. Orang kata baca apa tu, baca Quran, surah apa? Baru kita sebut surah Yasin ke, Taubah ke, Al-An'am ke. Betul tak? Ya. Tetapi kalau kata baca Yasin, Yasin tu mai dari mana? Surah tu mai dari mana? Dalam Quran ke atau benda-benda rekaan ni? Benda-benda yang saja orang buat sedap dengar. Jadi bila orang kata baca tu bid'ah, bid'ah tu apa ni, terkeluar dari Islam lah. Mana masuk neraka. Supaya saya boleh letak hari, persoalan dia hari Jumaat. Hari lain baca Yasin tak apa. Malam Jumaat. Malam Jumaat tak boleh. Tak boleh. Makna kata ada Dia pergi tentu lah. Dia pergi maksudnya kalau lu niat baca Yasin malam Jumaat, pasal malam Jumaat tak boleh. tak boleh. Gosh. Pasal malam Jumaat kena baca Yasin tak boleh. Tapi kalau baca Yasin tak niat pasal malam Jumaat, tak apa balik. Oh, dia perlu betul. Dia proses pergi macam tu lah. Tak, yang salah ni pasal lu niat malam Jumaat. Ni malam ni kena baca Yasin. Yang tu yang jadi salah. Itu yang jadi sesat. Pasal hang letak hari. Hari. Letak suasana dan waktu. Saya nak kena ni. Macam tu. Tapi Hampir another way, another side pula. pasal apa kalau letak hari pun salah ni baca Quran. Itu pula, dia pergi buat tu pula. Nak kena proses benda ni. Itu cakap puak-puak Mazazil ni, dia memang sedap mulut, faham? Dia menyempitkan ruang ibadah. Yang tu nampak clear lah. Dia menyempitkan ruang ibadah. Ibadah ni maksudnya kalau kita ambil abdi. Abdi ni maksudnya orang yang menghambakan diri pada Allah. Maksudnya orang yang nak diri dia tu tak ada lah untuk Allah Ta'ala lah. Jadi kalau orang yang duduk pada keadaan yang diri dia tu tak ada hanya untuk Allah Ta'ala saja, dia tak kira hari apa. Itu kata ada orang semayang 5 kali. Ada orang semayang 5 waktu. Yang ni nak pecah bab ni. Faham tak? Itu yang kita kata bila orang tanya dak imun ni macam mana, Wasyi'un ni macam mana. Yang tanya kalau Nodrus, yang tanya kalau Kamili, yang tanya kalau Mazaniah atau ni Mazazil. Hampa kena mengaji dulu bab mengenal Allah. Baru orang kata track tu ada untuk sembang. Betul tak? Ya. Macam kata macam nak A boleh jadi apa atau A campur A jadi B, campur B jadi C, campur C jadi D lah apa kan. malah kita tahu 1 campur 2, 1 campur 1 lah. Ni 1 campur 2 campur 1 plus campur A campur C apa dia aku. Tetapi orang yang ada di line tu
Faham ah? Faham? So hang nak suruh aku terang. Hang dia kata, mengaji dari bawah lah. Bawah sampai kat situ, hang dah konkret. Yes. Bukan orang kata jenis pokok pisang pergi cucuk tanam lagu Hindu kahwin tu. Ya. Senang-senang tergulin je tu. Ya. Pasal tak ada akang. Nanti. Akang tu usul. Nanti. Jadi bila kita nak benda yang macam hang kata tadi, depa ni baca apa? Yasin malam Jumaat, bid'ah. So kalau usul balik macam tadilah. Atas dasar dia punya sedik dia tu kata malam ni malam Jumaat. Kena baca Yasin. Apa nak kata tak boleh lah, malam lain pun boleh. Hari tu siapa letak? Waktu tu siapa yang ukir? Masa Nabi Allah Adam hidup dulu, dia tahu hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 12 jam satu hari. 24 jam. Macam mana ni semua? So, kita usul balik. Sebenarnya dia kata baca Quran ni bagus. Betul lah dengan sebanyak-banyaknya. Aha. Dia pun kata sebutlah aku dengan sebutan yang banyak. Jadi hari ni, bila dia berkata Nabi Muhammad tak buat. Setiap kali hari Jumaat, malam Jumaat, ada tu lah. Tak, sebenarnya kalau kata betul Pak. Gua saya tusin tu okey, kau nampak lah kalau dia kata baca Yasin tu bid'ah. Maksudnya kalau dia kata baca Quran tu bid'ah. Okey. Pasal Al-Quran tu sendiri bid'ah. Bid'ah paling besar kali Al-Quran lah. Zaman Nabi mana ada Quran? Kalau nak ikut tu. Kalau nak ikut tu. Jadi lah ni bila abang baca Quran, bid'ah. Kalau nak ikut tu. Kalau nak ikut tu. Nabi naknya dia tak baca, dia sebut. Ah. Kata-kata dia tu depa tulis jadi Quran. Dan kan dia ada suruh catik kan? Jadi orang nak kira bid'ah. Hampa baca Quran tu hari apa pun kira bid'ah. Ni soalan ni bagi kat depa lah. Bukan bagi kat umum. Pasal depa bawa keluar competition ni. Selagi depa ingat kita pukul rata lah. Tak, ini recounter conversation. Itu saja. Jadi soalan kami tak faham. Kalau kata baca Quran malam Jumaat tu bid'ah, baca Yasin malam Jumaat tu bid'ah. Ini Yasin tu dalam Quran. Maksudnya baca Quran tu bid'ah. Tapi sedangkan Al-Quran tu pun sendiri dah bid'ah dah. Pasal Nabi tak ada, masa zaman Nabi tak ada Quran. Itu macam mana? Mau cuba settle Ustaz. Itu mampu. Fungsi masjid itu sendirilah. Kalau kita tengok macam kawan aku. Contoh. Ada je kawan aku duduk kampung tu susah. Pada satu ketika dulu, aku ingat masa aku masih budak-budak nak mendekat ke remaja lah. Nak ada 2 minggu sekali ceramah di masjid. Ramai orang turun pasal malam ni ada ceramah orang kata. Tahu tak? Ustaz tu nak kembali berapa kita tak tahu, 60 ke 50 ke tak tahu. 65-60 tak elah lah ni. Dululah. Ya. Lepas tu lah ni boleh kata dalam seminggu tu 3-4 kali ustaz tu atok main masjid. Ustaz-ustaz muda ni. Depa atok untuk cari makan tau tak. Kalau tak ada benda ni depa punya mata pencarian tak ada. Ya. So benda-benda lagu ni, duit tabung masjid ni yang orang sedekah ni untuk fakir miskin. Jadi Kariah kampung tu sendiri ada yang tak boleh nak bantu lah pasal banyak duit pergi ke arah ustaz-ustaz ni. Seminggu 3-4 orang ramai. Tapi hang percaya atas pada 3-4 tu? Lebih? Lebih korang kalau ada pun memang macam tu lah. Tapi buat ni yalah faham lah. Kalau ustaz-ustaz tu main kira mereka nak payung apa. Bagi gua sebenarnya gua tak ada masalah. Mereka nak payung ustaz-ustaz tu 3-4 tu ke apa semua. Kita faham ustaz ni main nak mengajak dan rumah dia pun ada nak kena bagi makan nasi beras nak bini apa semua. Okay, kita faham buat tu. But dia dikontrol balik kat sini. Bila orang kampung hak susah, anak tak ada makan ke apa kan, rumah nak kena potong ke apa, pergi payah ngurusi tak ada, ngurusi pergi umrah 2 minggu nak kena tunggu balik mai. Kan kena mesyuarat dulu. Buat tak settle lah. Betul. Fungsi masjid tu macam ni kan. Masjid tu. Dulu aku ingat siapa nak pergi tidur lah. Lah tak boleh Pak. Driver lori letih ke malam
tempat paling selesa lepas duduk Kita masjid. turun PKL, main KL apa. Sampai pukul 3-4 pagi ya. Lepas masjid Jamek tu lah dia. Betul? Kan? Ya. Relax, nak mandi. Masjid India apa? Masjid India ke apa Ya. kan. Lah mana boleh. Masjid kunci. Ha. Tak boleh. Contoh dulu kalau dah sampai KL, lu tak ada rumah lagi. Baru sampai lah ya. Ha. Kan, nak cari kerja apa, baru sampai. Kan nak cari rumah tu ke apa. Rumah Allah. Buat lah masjid tu dia. Ha. Rumah Allah kan. Lah mesin ni lah. Tambah lah sin Covid ni lagi haru lah dia. Kalau kita cerita sebelum sikit lagi lah. Lah lu nak pergi masjid, lepas nanti tutup lah. Ke 10 lah. Tu siap apa imam mau balik apa mau ni. Lepas nanti suruh keluar lah. Keluar. Tak boleh. Ya, kami nak balik lah. Dah tutup masjid. Apa nak balik, apa balik lah dia. Punya pasal gambar. Kami tak mau balik lah. Ha. Kau rumah hang pun. Ya, rumah apa eh. Ha. Dulu buat mangkap pun ni. Itu lah attitude ni dia pun tak sedang. Ya. Masjid kena buka. Ya. Kalau kata ada orang main curi ni macam ni, bagi orang masjid, orang kampung yang tak nak kerja tu main. Pergi dia jaga Ya. satu malam. Yang tu lah bid'ah. Ha. Tutup masjid tu bid'ah. Yang tu pun tak mau kira pula. Ha. Sama Rasulullah tu. Dia ada satu grup yang Rasulullah sampai Madinah. Buat rumah. Dia buat masjid tu. Masjid Madinah. Ada Bela duk ada kan. Dia ada satu geng dia panggil Ahlus Sufah. Mereka ni rumah tak ada, apa tak ada. Mereka duduk masjid lah. Wireless. Ha, Musafir. musafir. Aha. Mereka ni duduk masjid lah. Pasal apa lah ni yang tutup masjid? Dia ni tutup masjid di bid'ah. Betul ada pendapat yang mengatakan Sufi apa semua ni pasal daripada geng Sufah ni lah. Sufah ni duduk kat beranda masjid. Apa salahnya benda tu? Apa salahnya? Sempoi apa? Patutnya masjid ni tempat budak-budak pergi main. Masjid ni lah tempat ada library. Masjid ni lu nak buat kenduri kendara. Kan? Tinggal mangkuk, periuk belanga semua pakai Orang masjid. susah berteduh. Orang susah berteduh. Nak balik raya berhenti saat berehat. Kalau nak sampai ke Al-Ustaz berhenti saat dekat apa ni tapping dalam masjid. Baring saat. Relax. Anak-anak pun boleh ni minum air pahit ke apa oleh orang susah-susah. Orang susah-susah. Oh, susah. Lepas tu terus balik. Nampak fungsi masjid tu. Yang apa takut buat tu rumah orang tak lah. Tak. Kan mesti apa buat? Jam mu duk hilang. Ha? Jam duk hilang. Jam apa? Jam masjid. Ha. Kipas mu duk hilang. Sound system hilang. Sound system hilang. Ha? Bank dia pandai tak mengali depan tu. Masjid, aku beritahu mak puak-puak tablik ni, mak-mak tablik willingly lah Ya. untuk lepak tiap-tiap malam. Betul. Hari ni okey lu lepak dua orang, esok lu lepak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepak duduk dalam tu, lepak cicah bateri. Ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepak cicah bateri. Betul ya. Apa masalah? Mai subuh dah orang lain mai dah. Saya tak ada orang tu yang boleh hilang. Kalau ada orang duk dah sedia, tak hilang lah. Itu. Jadi kaedah keagamaan yang diajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 di sekolah, lalas keluar berhenti sekolah jadi penyamun. Sambung pula di mana? Masjid. Masjid. So agama apa yang berterap ni sampai Allah Ta'ala tak berserta dengan mereka? Yang berserta dengan mereka, hukum, hakam, law and system. Orang tak nampak aku curi, aku tak kena tangkap. Hukum agama. Ya. Agama. Yang dia kata kalau aku, Pak Abu kata, iyalah satu orang tu musang ni dia nak mencuri. Pak Abu cerita ni malam tu aku ingat ni adalah pencuri main mengaji tu. Musang ni dia nak pergi curi ayam. Dia mengintip tengok orang ada ke tak ada. Pak Abu cakap dah tak ada orang barulah dia pergi ambil ayam. Begitulah orang sekarang ni, dia dah jadi musang. Dia tak sedap. Dia nak mencuri, dia duk mengintip ada orang tak ada. Dia tak sedap yang diri dia tu orang. Bila dah diri dia bukan orang, berumpama binatang, maka dia tak ada kaedah Allah itu berserta dia. Itu sebabnya ilmu mengenal Allah ni sangat wajib, tidak boleh tidak untuk diajar di peringkat awal. Betul. Kadang aku cakap dengan Aminah Hazali, sampai kelar mereka bagi kat aku balik. Tak apa-apa. Macam mana pun Allah ada. Hang mati pun Allah ada. Hang tak mati pun Allah ada. Selepas hang mati pun Allah ada. Jadi kita jadi Solid. Dia punya ni. Jadi yang ni tak ada. Anak baru 1 tahun. Hampa dah bagi
benda-benda yang unnecessary. Contoh dia, nak sembang dengan hang, aku bagi kat anak aku tip, apa ni? Gadget. So, ilmu ni, dia punya tarikan ni, iaitu, dia masuk oleh rukun qawli fi'li qalbi tadi. Bila budak-budak tu hanya dengan basar, takluk dia, afa'al. Macam, dia pun tengok permainan game apakah, dari basar, dan afa'al tu dalam handphone tu. So, dia tak nampak. Yang awal tu, takluk basar tu adalah melihat Allah. Hari ni benda yang basic macam ni yang tak ajak anak-anak hampa, maka ceramah yang asam lah. Mereka akan get, tak ada benda ni, hang tak ada tak boleh. Mama papa tak ada tak boleh. Gadget tak ada, out. Jangan handphone atau gadget apa ni. Tak ada. Jangan. Ada 3 tahun dia boleh apa Shopee apa? Shopee. 3 tahun Shopee terus. Anak tu jahat bagi tahu aku. Bini tu jahat bagi tahu aku. Dia boleh pegang handphone. Dia pegang handphone. Dia check. Bukan kata budak tu tak betul, tapi ilmu tu dia boleh ambil. Apa yang dia nak, dia tahu mana dia nak cari. Advance lah ni, advance. So, orang bayang, main umur 7-8 tahun dah boleh tengok mak kita. Tapi kalau kata dia 3 tahun tu dia dah dapat ma'rifatullah. Aku buka kat Azali waktu umur dia 3 tahun setengah. Aku tengok bila dia dah sedar. Dia sedar dari segi apa tau. Budak ni kalau orang sebut, kacau lah. Itu perkataan. Tetapi bila dia tahu mood tu, emosi tu, emotion of that words, janganlah kacau mama nak ni. Dia belajar, dia dapat emosi tu. Bila aku rasa tak best, ini perkataan dia. Masa tu lah start kena ajar. Pasal dia boleh susun dah soal behave matter dengan how to address it. Faham? Dia boleh kata, alah, kacau lah. Dia boleh menyatakan perasaan dia. Boleh menyatakan perasaan. Dan dia letak perkataan tu, bila perasaan dia macam tu, perkataan apa dia ambil? Bermakna dia telah mengenal kaedah dalaman dia. Deliver tu luar. Tu 3 tahun lebih. 3 tahun setengah tu lah start budak-budak dikorap oleh superhero. Nak jadi Spiderman, nak jadi Superman, nak jadi apa, nak jadi itu, nak jadi ini. Tu korap lah. Kenapa awak tak bagi dia korap kat Allah Ta'ala? Dia super power tu apa ni, kuasa di atas segala kuasa. Ultimate lah. Ultimate. Pasti kau tak ajak tu. Sebab mak pak ni tak ada alert. Dia duk tengok anak dia pandai bercakap, pandai bawa perangai, pandai cemburu. Kalau dia ada adik, orang pegang adik dia, dia marah. Kalau orang tumpu adik dia, dia jadi cemburu. That is the moment you have to clean. Anak aku harus dia ajar kaedah mengenal Allah. Supaya dia tak mengenal benda lain. So hari ni lepas tengok Azali apa semua, macam baru ni Aslam kata, bila Azali kata, kawan aku juga, jom kita pergi. Aku nak pergi, jom kita pergi. So dia kata, tak boleh fikir macam mana Azali boleh cakap macam tu. Padahal itu Alan pak dia sakit, emergency nak kena belah. Faham? Aku tak mau Azali ada tengok momen macam tu. Tapi bila dia sebut, kawan aku juga, aku nak pergi, jom kita pergi. So, perkataan tu membuat aku tak boleh lebar lah. Jom. Bila dia kata kawan aku juga, so macam mana aku nak separate benda tu? Itu sebab kalau orang sayang dia, Azali ni, member-member yang mana sayang dia tak lupa. Dia tak lupa. Aku tanya ingat lagi Hakim, ingat lagi Ciko, ingat lagi apapun, Jepun ingat. Aku tanya ingat lagi student-student itu, semua dia ingat. Baru ni dia kata dia nampak Yasir nak bicycle, tapi dia tak boleh panggil duduk jom. Padahal dia tu tak jumpa dia lah. Pasal dia tu best. Ya. Contoh dia, kalau orang buat tak best kat hang, tak mau jumpa dia. Kalau boleh hantar dia ada tuan-tuan pergi jalan lain. Contoh yang paling dekat, contoh paling dekat. Apa hantar kan, kita mengaji susah nak benci orang. Walau kita bergaduh pun kita tak mau benci. Disebabkan kita ada benda best. Kalau Dr. Mazhar kontak aku sebelum maki, sebelum hentam aku kau-kau, sebelum mengaitkan aku dan family aku, kalau Nodrus tak payah bedah buku, mai jumpa aku selalu bagi kan, show aku kat mana, address aku bagi, nombor phone pun aku bubuh dalam punya Facebook dulu, apa ni, WhatsApp number aku.
Why don't you call me? Atau hampa sama-sama hampa pakat buat petition, protes aku dalam mahkamah. Tapi yang bentam aku dalam YouTube dulu, viral kan aku, adik-beradik aku apa semua. You expect me to cakap elok lepas tu? Ada orang pula kata apa tau? Alah apa mengaji makrifah sufi mana boleh marah-marah. Tak marah Kak Ang. Nak marah apa Kak Ang? Tak buat apa pun kat aku. Muhammad angkat perang. Bukan dia pergi perang orang yang tengah makan macam ni. Dia perang pun bukan dia perang marah. Dia tak perang marah. Dia perang membela agama Allah. Bukan dia menentang. Bukan dia menentang. Bukan dia marah. Tak Dia marah. bukan attack. Dia protect. Kalau tengah perang tu, lu pergi dia elok-elok, dia tak cantai lu. Betul lah. Ada satu kes tu. Aku dengar orang cerita lah. Betul tak betul aku tak tahu lah. Pasal aku hadis ni bukan aku tolak. Aku tak tolak hadis. Cuma aku tak apa selesa. Pasal aku duduk di jalan mengenal Allah. Aku tak nampak connection dia macam mana. Bila aku nak cerita dengan hang baru aku perlu surah dan ayat atau hadis. Tetapi jalan mengenal Allah, aku nak cerita wujud tu semata-mata tu, dia dah bersalahan dengan wujud hang. Kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamislihi syai'. So di sini menyebabkan kalau depa nak soal jawab aku duduk jalan mengenal Allah. Hang apa? Sebenarnya hadis mengenal Allah ni pun banyak, Pak. Banyak. Banyak. Habis macam mana dia boleh tak tahu? Mereka tak bawa keluar hadis-hadis macam tu. Habis what kind of person? Macam contoh, kenallah Allah dengan sebenar-benarnya. Hiduplah seperti mana yang kamu mahu. Aku menyalah macam ni ya. This is me and this is my way of my life. Segala-galanya telah termaktub. Ya. Maktub. Kalau dia yang memilih, dia yang menyesatkan, dia yang beri petunjuk, dan dia kata dalam surah An-Nahl ayat 37, tak ada siapa boleh tolong kalau dia nak menyesatkan. What are these people are for? Hang fikir tengok. Apa yang kita cuba nak cakap ni, kita bukan orang jahat. Ya. Nak bagi lepas tahu yang tu. Ya. Tetapi kita juga ada maruah. Ya. Kita juga ayat muka adik-beradik kita kena bela juga. Betul. Aku kalau boleh kenapa tak tahu kat buruk-buruk ni. Dia apa dia harus menang apa mau? Han nak panggil aku kalau nak soal siasat apa? I will stay as who am I. Aku nanti kata apa? Aku adalah ahli makrifatullah, ahli mengenal Allah. So, where is the wrong part according other people and you? Jadi kalau boleh kita proses dulu. Lu kenal tak diri lu tu siapa? Itu yang aku tanya Kamili bewak hidup tu. Tak bukan aku kata apa lah, aku geram. Dia merangkak, dia langut. Dia merangkak, dia langut. Bila dia kena, dia merangkak. Lepas tu bila dia tak kena dah, dia langut balik. Itu aku kata dia merangkak bewak. Kamili tu. Baru ni dia beritahu abang tau. Tengok lepas maki-maki saya dan saya dapat tahu dia ada threaten. Memang aku jumpa, aku boleh menambang. Saya tak kerti. Apa tu baru cakap dia elok. Lebih sedap balik je. One at a time. Hang fitnah aku macam-macam. Hang jumpa aku kulayan hang dalam keadaan letih. Aku bang aku tak larat. Aku kecil mana 30 macam tu. Aku habang kat dia. Lalai tak apa agama ni peribadi ya, tak ada apa pun. Perjumpaan ni pun cara bukan kita rancang, tidak. Bagi depa tu ambil gambar lah. Gambar yang banyak aku letak tangan atas bau pada kawan-kawan dia tak guna. Dia guna gambar seolah-olah dia tengah sekolah aku. Padahal malam tu dia diam. So hang what do you expect kalau aku jumpa dia? Yalah. Dia kata aku maki dia. Lagi teruk aku dimaki kalau aku jumpa orang dia. Hang seorang ustaz, you are in front line. Duk pergi masjid, duk pergi tu, duk bagi ceramah apa semua. Tapi hati perut hang macam ni. I mean, apa yang aku buat kat hampa sebelum ni? Dia ya. Lalu dia kata apa? Oh, lepas dia guna perkataan apa yang dia buat kat kita. Betul lah perkataan tu. Tapi dia buat dekat, dia bagi ramai yang menyeleweng apa semua. Siapa dia? That's your thought. That you assume. But you're assuming wrong. Ramai je orang komen okey. Ya. Orang macam apa yang tak setuju? Mai ramai terima kasih. Betul? Hang tahu lah dia ikut tu. Pakcik tua-tua pun main bang. Tak apa, mereka tak faham. Tak faham duduk dia diam. Apa pakcik? Bukan kata orang awam. Tapi pondok kot masuk. Pondok ni tapi kan? Kat mana? Negeri 9. Negeri 9 lah. Pondok kita masuk. Jumpa guru pondok kot. Ini dia pamer sedap mulut mereka. Dia bila aku cakap benda ni, tak boleh nak program buat dia di barang mana. Tapi faham, aku cakap terang, aku TP faham. Aku TP seorang-seorang. Aku tak perlu siapa aku TP seorang-seorang. InsyaAllah. Di apa?
Aku nak pergi ambil sijil sesat. Hantar. Macam orang nak buat sesat kan. Nak tuduh orang sesat. Dia mesti ada petition dia. Aku nak baca yang tu. Kau boleh pukul kata, orang mengata mengenal Allah macam ni. Itu dia pun punya assuming. Dia pun tak kenal macam mana dia boleh cakap macam tu. Mana satu ulama' ma'rifatullah? Aku nak tanya. Nak soal jawab ni, mesti dia kena duduk kat level tu. Kalau coach bola sepak, nak bagi teguran macam mana dia tak pernah main bola, dia tak tahu undang bola sepak. Atas recommend je. Nak buat kerja apa dia? Tak ada kerja apa lah ni. Umur berapa dah ni? Umur 55. Ni, boleh jadi coach Pulau Pinang tak? Kami duduk tengah cari orang. Aku orang besar dalam FAP ha? Boleh lah bagi RM20,000 kat sebulan. Boleh ya. Biasalah tengok orang main bola. Biasalah tengok orang bola. Itu yang cuba nak cakap. Macam mana nak cerita bab ma'rifatullah orang ni macam ni, wadatul wujud ni apa hang tak tahu. Bila aku tahu wadatul wujud takluk dia basar. Basar dia berkaitan dengan af'al. Sebab Abu tanya af'al itu siapa? Tauhid af'al ni lah yang paling susah. Sebab ego trip pun situ. Segala-galanya ada di situ. Tauhid af'al. Tauhid af'al tu lah hu yang meliputi. Dia pun tak faham. Dia tak tahu lah nak buat macam mana. Dia pun tak faham.